المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sesiapa yang dapat minum dari air kolam itu tidak akan merasai haus dahaga selamanya. Adapun minuman-minuman yang ada dalam syurga, maka disediakan hanya untuk diminum, buat berlazat-lazat dan bersukaria sahaja. Kerana sesungguhnya engkau, wahai penduduk syurga, tidak akan merasai haus dahaga di dalamnya, yakni di dalam syurga. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita rafakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, taufik hidayah Allah taala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab Mastika Hadis, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bab. Dan kita sedang melihat hadis-hadis yang berada di dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat, secara khususnya hadis yang berkaitan dengan kolam Al-Kautsar. Sebagaimana yang saya dah sebut dalam kuliah dalam bulan lepas, kolam Al-Kautsar ini, seseorang mukmin itu akan hadir, akan pergi ke kolam Kautsar ini selepas berpuluh ribu tahun dihisab di padang mahsyar. Maka setelah selesai hisab, bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan bergerak ke kolam Kautsar, dan disitulah tempat rehat yang pertama. Setelah kita lalui alam barzakh, mungkin di alam barzakh itu pun bukan suatu tempat rehat. Kemudian di padang mahsyar, sebelum dihitung, dihisab, kemudian bila dihitung, bila dihisab, maka semua itu adalah suasana dan keadaan yang sangat meletihkan dan memenatkan. Kemudian akhirnya setelah selesai dihitung, dihisab itulah maka manusia akan bergerak menuju ke kolam Kautsar Nabi yang paling besar sekali, yang saya sebutkan dalam kuliah yang lepas. Ada riwayat yang Nabi mengatakan daripada Aden sehingga ke Yaman, itu saiz panjangnya kolam tersebut, dan begitu juga lebar dia. Dia jenis empat segi sama. Empat segi sama maknanya semua sisinya adalah sama, bukan empat segi tepat. Iyad menyebutkan asyurbu ba'dal hisab, minum ini selepas daripada perhitungan, selepas daripada hisab. Maka kita akan bergerak ke kolam yang besar ini. Nabi sedang menunggu di sana. Nabi akan berada di satu sudut kolam tersebut, dan dalam hadis yang lain menceritakan orang yang pertama diberi peluang untuk minum ini adalah Ahlul Yaman, orang yang datangnya daripada Yaman. Nah, itu keistimewaan orang Yaman lah. Baik, kita tengok. Kata muallif, sesiapa yang dapat minum dari air kolam itu, maka dia tidak akan merasai haus dahaga selama-lamanya.
Adapun minuman-minuman yang ada dalam syurga, maka disediakan hanya untuk diminum buat berlazat-lazat dan bersukaria sahaja. Sebab dalam syurga ni semuanya nikmat. Dia tidak ada lagi kesusahan, kesukaran. Dahaga ni kan sesuatu yang tidak menyeronokkan. Letih berjalan, sesuatu yang tidak menyeronokkan, berpenat, berlelah, letih dan sebagainya ni sesuatu yang tak menyeronokkan. Sebab tu kadang-kadang kita sanggup melengah-lengahkan urusan agama kerana nak meraihkan perasaan-perasaan ini. Kita penat, so kita berehat dulu, kita tangguh. Padahal dah masuk dah waktu maghrib, kita tangguh sampai pukul 8 baru kita semayang. Hujung-hujung nak masuk isyak, barulah kita semayang. Sebab apa tu? Nak meraihkan sifat letih yang ada pada kita, penat yang ada pada kita. Kalau kita dahaga, maknanya kita kena berhenti cari air. Kalau kita kalut macam mana pun, tapi sebab dahaga tu kita kena berhenti. Macam orang sakit perut, kok mana pun kena berhenti cari tandas. Orang dahaga pun gitu juga, perlu kepada air. Jadi untuk menghilangkan haus ni, air telaga Kautsar itulah bila kita minum, maka dia menghilangkan kehausan yang telah sekian lama, beribu-ribu tahun kita duduk di padang mahsyar tersebut. Jadi dikata, adapun yang kita duduk minum dalam syurga dengan banyak jenis minuman lagi yang lazat-lazat, yang sedap-sedap semua tu, tu dipanggil berseronok. Berseronok dengan makanan, dengan minuman dan segala nikmat yang ada dalam syurga tu. Atas jalan kita nak bersedap, berseronok saja. Bukannya disebabkan oleh ada rasa dahaga, ada rasa lapar, tidak. Tapi kita makan tu kerana nak berlazat-lazat, nak berseronok. Saja-saja makan. Macam kita makan makanan ringan selepas daripada makan nasi lah. Kenapa selepas daripada makan nasi ambil lagi makanan ringan? Makan lagi pisang goreng, padahal baru je sudah makan nasi tengah hari. Keluar pula pergi cari pisang goreng di kedai dan sebagainya. Sebab apa tu? Sebab nak seronokkan perasaan makan kita. Nak memenuhi perasaan keinginan kita nak makan. Terasa nak makan apa? Terasa nak makan apam balik, pergi cari apam balik. Padahal tadi baru sudah makan nasi sepinggan. Terasa nak makan cakui dah, pergi cari cakui. Terasa nak makan itu, pergi cari. Nak memenuhi keinginan, kelazatan makan kita. Apatah lagi dalam syurga ni tak ada larangan dah. Adapun di dunia dilarang makan berlebih-lebihan. Sebab apa? Sebab dia boleh mendatangkan malas pada diri kita. Yang nak buat ibadat, nak buat taat pada Allah Ta'ala. Dan di dunia ini kalau kita banyak makan, maka tempat berulang alik kita ketandas lah. Bila ketandas, maknanya nak buat ibadat banyak tak boleh. Tuan-tuan bayang kalau kita makan banyak di mana? Di bumi, di tanah haram, di Mekah. Orang duduk sibuk nak semayang, nak buat ibadat, nak tawaf dan sebagainya. Kita makan banyak, jumpa nasi Arab kedai tu makan terai, yang ni pula terai, maka nak cari tandas lah mula kita ya. Dah lah tandasnya di luar daripada Masjidil Haram. Nak masuk balik orang pun ramai dah, boleh jadi tak boleh masuk dan sebagainya dah. Itu di dunia memang susah lah. Adapun di akhirat, sebab kita makan, kita tak buang lagi dah. Tak ada dah istilah nak pergi cari tandas, nak buang najis dan sebagainya, tak ada. Jadi makan tu pun atas jalan berseronok, bersedap-sedap. Begitulah gambaran yang disebutkan di dalam Al-Quran, dipetik dalam surah Taha ni. Dia kata, sesungguhnya engkau wahai penduduk syurga tidak akan merasai haus, dahaga di dalamnya. Tak ada haus, lapar dan sebagainya, tidak ada. Cuma makan tu kerana nak menikmati nikmat yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Bahkan disebutkan dalam riwayat, saat kita makan sejenis buah tu pun kita boleh lihat kita tak sedar kelazatan buah tersebut. Kita ambil, tengok kulit dia dah bertambun dah. Dah bertimbun dah dia punya kulit dia tu. Sebab apa? Seronoknya kita melazati baru satu jenis buah. Apatah lagi buah-buah tersebut namanya saja sama sebagaimana yang ada di dunia. Disebutkan dalam Quran dengan buah itu, buah ini yang ada dalam syurga macam buah yang ada di dunia. Tapi rasanya jauh sama sekali tak sama. Baik.
Air kolam itu tidak dapat diminum oleh sesiapa yang menukar bawaan hidupnya yang baik kepada yang tidak baik. Ini orang yang terhalang daripada minum. Selepas Nabi SAW, orang yang menukar bawaan hidupnya yang baik kepada yang tidak baik selepas daripada Nabi Muhammad SAW menyatakan apa yang baik dan apa yang sebaliknya. Bahkan orang yang tersebut disekat dari sampainya ke kolam itu dan dijauhkan daripadanya. Nanti ada hadis dia. Orang yang tak dibenar, orang yang dihalau. Nabi tengok orang ni orang yang pernah Nabi kenal. Kalau sahabat-sahabat Nabi, maknanya Nabi pernah kenal orang ni. Sehidup dengan sezaman dengan dia. Maka Nabi suruh orang tu datang untuk minum. Tak lagi orang tu memang meluru datang nak minum di Telaga Kautsar. Tiba-tiba malaikat menghalau orang tersebut. Itu depan nanti ada hadis. Begitu juga dengan umat baginda Nabi. Nabi boleh kenal melalui tanda-tanda sujud dan juga tanda-tanda wuduk, sebagaimana yang disebutkan dalam kuliah yang lepas. Tanda-tanda wuduk yang ada pada wajah kita, pada tangan kita ni menjadi sebab Nabi melihat dan mengenal ini umat dia. Tanda-tanda sujud di dahi yang bercahaya tersebut menyebabkan Nabi kenal ini umat dia. Tapi bila orang tersebut nak pergi, maka dihalau oleh para malaikat. Disebabkan oleh beberapa perkara lah, depan nanti dia akan sebut hadis dia. Baik, jadi ada orang yang dihalau, yang disekat. Dalam hadis Muslim, disebutkan Nabi mengatakan inni la bi'uqri haudi. Nabi kata aku akan berada di satu sudut daripada kolam Kautsar tersebut, adudun nasa li ahli Yaman. Maknanya Nabi ibaratnya minta supaya diberi laluan kepada satu kumpulan manusia yang Nabi sebut sebagai ahlul Yaman. Maknanya orang yang datang daripada Yaman. Itu istimewanya orang yang datang daripada Yaman ni. Tu keistimewaan tu untuk orang-orang yang soleh daripada Yaman lah. Bukan semua yang ada di Yaman tu tidak, asal dia berwarga negara Yaman je maka dia termasuk dalam hadis ni. Orang-orang yang soleh daripada warga Yaman diberi keistimewaan. Dalam hadis Muslim yang lain disebutkan Nabi pernah mengatakan atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kamu ahlul Yaman. Mereka ini Nabi kata hum araqqu afidatan wa alyanu quluban. Nabi kata mereka ni orang yang sangat lemah lembut hatinya. Hatinya sangat nipis, araqqu afidatan, hatinya sangat nipis. Wa alyanu quluban, dan hatinya sangat lemah lembut. Dan Nabi mengatakan al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Nabi kata iman itu adalah iman orang Yaman, dan hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan orang Yaman. Itu Nabi menceritakan keistimewaan yang ada pada ahlul Yaman. Nabi pernah membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad, maknanya siapa yang berpaling daripada ajaran yang aku bawa, ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan mendatangkan fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah taala akan mendatangkan satu kaum. Orang ni, kaum ini yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ayat ni cerita tentang Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang daripada sahabat yang datangnya daripada Yaman. Kenapa ulama kata lebihnya Yaman ni? Sebab Yaman ni, penduduk Yaman ni menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi tanpa peperangan, tanpa pertelingkahan. Mereka boleh terima dakwah daripada Rasulullah dengan mudah. Itu antara yang disebutkan di dalam tafsir, yang disebutkan dalam kisah ialah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan orang-orang yang serombongan dengannya. Begitu juga dengan kisah Uwais al-Qarani. Tu Uwais tu daripada Yaman juga. Orang yang Nabi sebut
khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi sebut, andai engkau sahabat-sahabat aku sempat bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta supaya dia minta dengan Allah Ta'ala diampunkan dosa kamu. Sehingga Umar setiap kali musim haji datang rombongan daripada Yaman, maka Umar akan bertanya, ada tak di kalangan kamu seorang lelaki yang bernama Uwais daripada kabilah sekian, ada tanda sekian. Semua itu diceritakan oleh Rasulullah kepada Umar, sehinggalah Umar dipertemukan. Kelebihan sahabat memang tak dinafikan, tetapi Nabi memberitahu kepada sahabat yang fadil ini, yang punya kelebihan tersendiri dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu ada orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Uwais Al-Qarni. Datangnya daripada mana? Daripada bumi Yaman. Dan kalau kita lihat hari ni pun, bumi Yaman ni kita boleh lihat macam mana mereka ni orang yang teramat kasih dan cinta kepada Rasulullah. Kita tak akan bertemu suasana maulid sebagaimana yang disambut oleh penduduk Yaman. Kita tak bertemu. Ada seorang ahbab daripada Terengganu pergi ke Yaman. Dia memang belajar di Yaman dah, kemudian balik ke Malaysia dengan keluarga dia, mengajar di Malaysia, kemudian berpindah semula pergi duduk di Yaman sebab nak menyambung pengajian, pergi dengan keluarga dia. Dia cerita pengalaman maulid. Sekarang ni musim Maulidur Rasul. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, orang masing-masing macam-macam semua tempat mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Kita berada pada malam 16 Rabiul Awal. Dia sebut dia pergi ke satu masjid yang akan diadakan sambutan Maulidur Rasul selepas waktu subuh. Selepas waktu subuh buat sambutan Maulidur Rasul. Dia pergi untuk menyertai sebelum masuk subuh. Sebelum masuk subuh, maknanya pukul 5 tu dah mula berjalan pergi dah untuk ke masjid tersebut. Dia kata sampai di sana, dia kata tak boleh masuk dah, orang penuh dah. Dia ambil gambar, ditunjuk dalam Facebook. Ni dia kata keadaan orang Yaman sebelum masuk waktu subuh datang kerana nak menyambut ataupun nak memperingati Maulidur Rasul. Betapa mereka ni orang yang gemar beribadat, beriktikaf. Saya tengok gambar tu teringat waktu bulan Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan di bumi Jordan. Waktu tu suasana tu memang ada sungguh. Kalau 10 Ramadan di negara Arab, begitu. Mereka memang tak balik. Lepas daripada sembahyang tarawih, mereka akan duduk di masjid. Sampailah waktu subuh esoknya, barulah mereka balik. Iktikaf kat situ. Bukan iktikaf 10 orang ni duduk ujung-ujung masjid, tak. Memang penuh, tak boleh bergerak ni. Suasana tu di bulan Ramadan kita pun kita tak jumpa lagi di Malaysia. Suasana di bulan Ramadan, suasana iktikaf di 10 yang terakhir pun kita belum jumpa lagi di Malaysia apa yang kita lihat di negara Arab. Mereka 10 yang terakhir memang tak balik, tambah malam 27 Ramadan. Kita tak akan kalau kita keluar memang tak boleh masuk. Sebab masjid penuh. Adapun tempat kita ni datang pukul 5 boleh masuk lagi. Pukul 5.30 boleh masuk lagi. Datanglah pukul berapa pun tak ada masalah. Bila 10 Ramadan, 10 yang terakhir tu di tempat kita. Tu suasana tu. Kita duk berasa kita ni orang yang di Malaysia ni kita duk berasa orang ramai dah yang faham agama, yang berjinak pasal agama. Majlis ilmu pun kita tengok di mana-mana hidup. Dia tak cukup dengan sekadar majlis ilmu. Kalau sekadar ilmu kita dapat daripada seorang agamawan tapi tak menambahkan iman kepada kita, maknanya tuan-tuan patut hentikan ustaz tu daripada mengajar. Itu contoh mudah. Kalau saya mengajar ni tuan-tuan, dengan apa yang saya sampai ni tak menambah iman pun, tuan-tuan berhentikanlah saya daripada mengajar. Maknanya sembang ni sembang kosong je. Kalau saya mengajar tak menambah iman kita dan tak menambah amal kita pun tuan-tuan, tak mendekat
mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Tak payahlah tuan-tuan cari orang lain lah yang boleh membina iman, taqwa, amal. Sebab tujuan kita mengaji bukan sekadar nak jadikan haluah telinga. Bukan nak suruh seronok dengar lepas maghrib, antara maghrib dan isyak, lepas tu balik. Esok datang pula. Dia jadi macam adat. Itu bukan pengajian ni bukan adat. Pengajian ni adalah untuk membaiki kerosakan, kecacatan yang ada pada kita. Andai ada kecacatan iman, maka kita kena baiki. Andai ada kecacatan pada ibadah, kita kena baiki ibadah. So maknanya ibadah kita, iman kita semakin hari semakin baik, semakin elok, semakin bertambah. Itu tujuan kita mengaji. Ilmu ni dia menambah bukan setakat iman, bahkan dia menambah amal. Sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dia akan meningkat. Orang yang punya ilmu ni dia akan naik darajat dia. Dia meningkat dari sudut iman, dia meningkat dari sudut amal, dia meningkat dari sudut ketakwaan, dia meningkat bila dia belajar ilmu. Tapi kalau dia belajar ilmu, dia tak dapat benda-benda tersebut, maknanya dia kena tinggalkan guru tersebut. Dia kena cari guru yang lain yang boleh membina iman, boleh bina amal dia, bina takwa dia. Itu yang berlaku di negara apa? Di negara Yaman. Sambutan Maulidur Rasul sangat-sangat ramai orangnya. Bahkan saya duk tengok dia share gambar tu, bukan di masjid tu sahaja. Di subuhnya di situ penuh, di maghribnya di tempat lain pun penuh. Semua boleh dikatakan masjid dan surau ini dipenuhi oleh orang untuk memperingati Maulidur Rasul. Dan dikata maulid ni bukan macam kita. Bulan Rabiul Awal sahaja. Maulid ni bagi mereka tiap-tiap hari. Mereka menyambut kelahiran manusia yang mereka kasih ni. Ibarat seperti hari ini lahirnya Rasulullah, esoknya pun hari lahir dia. Bila-bila saja dia adalah hari kelahiran insan yang mereka kasih. So mereka dengar, duduk untuk apa? Untuk menghayati hadis-hadis ataupun kisah-kisah yang berkaitan dengan Rasulullah. Ini Ahlul Yaman. Istimewanya mereka ni lah. Maka disebutkan oleh Nabi secara khusus. Sehingga kan pernah Nabi berdoa ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Allah minta dengan Allah Ta'ala, wahai Allah berkatilah Yaman kami dan juga Syam kami. Sehingga sahabat yang mendengarkan doa Nabi duk sebut Yaman dan Syam sahaja, maka sahabat menyebutkan wa fi najdina ya Rasulullah, najat kami juga ya Rasulullah, najat kami juga ya Rasulullah, doakan supaya diberkati. Tapi Nabi tak mendoakan dalam doa tersebut kepada najat, tapi Nabi mendoakan kepada Yaman dan juga kepada bumi Syam. Syam tu Syria, Palestin, bumi yang subur lah. Alladzi barakna haulah, dalam surah Al-Isra sebutkan tempat yang memang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi para anbiya. Adapun Yaman, bumi sejuta wali. Bumi sejuta wali. Baik. Jadi Nabi pernah sebut dalam hadis Muslim, aku adudun nas. Maknanya Nabi minta supaya manusia-manusia yang lain yang datang nak minum juga ni beri laluan. Kepada apa? Kepada ahli Yaman. Maka Nabi mengatakan adribu bi'asaya. Tempat ni kan besar. Kolam ni kan besar. Jarak dia lebih kurang 2000 lebih kilometer. Dia punya panjang dia dan lebar dia. Maka Nabi kata aku memukul dengan tongkat aku air tersebut, maka air itu pun mengalir pergi kepada mereka untuk minum. Baik. Mana tadi? Kolam itu namanya kolam Al-Kautsar. Diberi nama dengan kolam Kautsar. Kautsar ni diambil sempena daripada sebatang sungai yang ada dalam syurga. Maknanya air yang ada dalam kolam tu bersumberkan daripada air yang ada dalam syurga. Dicerita rasa depan ni. Kerana airnya adalah dari air sebatang sungai yang ada di syurga yang bernama Al-Kautsar, yang dikurniakan Tuhan khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungai itulah yang memenuhi kolam yang tersebut melalui dua saluran emas dan perak. Saluran ini dipanggil mizab. Nabi sebut dalam satu hadis,
Air yang datang dari ke kolam Kautsar tu datangnya daripada mizabani, daripada 2 mizab. Mizab ni kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, di Kaabah tu ada tempat air hujan keluar tu, itu dipanggil mizab. Biasa orang kalau waktu hujan dia air keluar turun kat situ macam air terjun tu, dia pergi mandi tu. Barakah dia kira. Nak ambil barakah daripada air hujan yang turun tersebut. Lepas tu mengalir daripada atas Kaabah pula, kemudian turun. Maka mereka pergi ambil duduk bawah tu untuk mandi. Itu dipanggil mizab. Nabi kata yamuddanihi minal jannah. Daripada syurga lah air tersebut mengalir. Satunya min zahabin wal akharu min wariqin. Satunya dibuat daripada emas, mizab tu sepak saluran tersebut. Yang keduanya dibuat daripada perak. Baik. Bau tanah dasar sungai itu, sungai Kautsar yang ada dalam syurga tu, bau tanah dia lebih harum daripada kasturi. Ini semua ni apa yang Nabi sebut ni dipanggil bab tashbih, bab perumpamaan. Tujuan Nabi buat perumpamaan ni semuanya adalah untuk mendekatkan kita faham je. Supaya kita dengar tu kita boleh faham. Nak sebut secara tepat benda yang mala ainun ra'at. Benda yang mata tak pernah tengok sendiri, telinga tak pernah dengar sendiri, apatah lagi panca indera lain, kaki tak pernah pijak, tak pernah sentuh air tu macam mana. So macam mana nak cerita secara tepat? Kalau kita dapat secara tepat pun kita tak boleh nak cerita secara tepat juga. Macam kita yang makan buah durian. Kita yang makan tu nak cerita secara tepat dengan rasa yang kita rasa kepada orang yang tak makan pun tak boleh juga. Tapi kita hanya boleh bagi tahu memang sedap lah. Memang beza lah. Cuma body language kita tu saja orang boleh tahu memang sedap betul ni. Memang sedap betul buah ni. Jenis yang macam ni pula memang sedap berbanding dengan jenis lain. Apa yang Nabi sebut ni dia panggil tashbih. Tujuan dia untuk mendekatkan kita supaya faham bahawa air, tempat tersebut, tanah ke apa ke yang Nabi sebut tu semuanya adalah untuk memudahkan kita faham je. Sebab kasturi ni memang ada. Atas dunia ni memang ada kasturi. So bila kita cium bau perfume kasturi, kita tahu kasturi ni memang wangi. Bahkan Nabi sebut dia lebih harum daripada kasturi. Baik. Hakikat yang tersebut terkandung dalam hadis-hadis yang berikut. Saya nak baca je hadis-hadis ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asiru fil jannati idza ana binahrin hafatahu qibabud durril mujawwaf qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsarul ladzi a'taka rabbuk. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masa aku sedang berjalan di syurga pada malam Mi'raj, tiba-tiba aku bertembung dengan sebatang sungai yang ada pada kedua-dua tiang tebingnya kubah. Ada pada kedua-dua tebingnya kubah-kubah dari mutiara yang dironggakan. Aku bertanya, sungai apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Tuhanmu kurniakan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Hadis 126 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Kautsaru nahrun fil jannati hafatahu min dhahabin wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut turbatuhu atyabu minal miski wa ma'uhu ahla minal asali wa abyadu minal thalji. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kautsar itu ialah sebatang sungai yang ada dalam syurga. Kedua-dua tebingnya adalah dari emas. Aliran airnya datang di atas mutiara dan yakut. Bau tanah dasarnya lebih harum dari kasturi dan airnya lebih manis dari air madu dan lebih putih dari salji. Ini air Kautsar, lebih manis daripada air madu, lebih putih daripada salji lagi. Ini semua ni bentuk tashbih. Nabi nak suruh kita faham macam mana putih. Kalau nak cerita putih, Nabi ambil salji. Supaya kita boleh faham. Ke tempat kita ni boleh jadi kita tak faham juga macam mana salji. Kena pergi tengok macam mana tempat salji. Pergi tempat salji di Shah Alam, tak sama dia ni. Tempat orang main salji buatan tu tak sama, nak kena salji betul juga. Baru kita boleh tahu begini warna salji. Maka air tersebut lebih putih daripada salji lagi.
Madu mungkin kita boleh rasa sendiri manisnya, tapi ada orang tak suka manis madu. Ada orang tak suka manis dia nak makan terus daripada sudu terus ke mulut dia rasa tak sedap, dia kena campur dengan air. Adapun air Kautsar ni walaupun Nabi sebut semanis madu, bahkan lebih manis daripada madu, dia tak ada lah istilah tak sedap tu. Semua orang akan rasa sedap. Tak ada dah cita rasa engkau tak apalah, engkau beri engkau suka, engkau makanlah madu, aku tak suka madu, aku makan makan minyak zaitun boleh aku tak boleh makan minyak zaitun, dia pahit. Macam-macam lah kita kat dunia ni. Adapun di sana bila benda tersebut nikmat, maka semua orang akan suka dan gemar. Baik, insya-Allah saya berhenti sekejap, saya nak habiskan hadis ni tuan. Ada 3 lagi lebih kurang saya baca ya. Baik tuan-tuan, saya baca ada 3 hadis dia berkenaan dengan kolam Kautsar. An Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni la arju an akuna aktsarahum waridah. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang nabi ada sebuah kolam. Bila Nabi sebut setiap nabi ada sebuah kolam, maknanya sini nak menerangkan bilangan kolam yang ada adalah banyak. Setiap nabi, bukan setiap rasul ni, setiap nabi. Nabi banyaklah. Jumlah nabi kan ratus ribu. Jadi kolam yang ada tu banyak. Apatah kolam, setiap kolam tu besar. Kolam Nabi kita paling besar, beribu kilometer pula saiz dia. Tu nak beritahu alam yang ada selepas daripada dunia ni sangat-sangat luas dan besar. Baik. Jadi Nabi kata setiap Nabi tu ada kolam masing-masing untuk umat dia. Kemudian Nabi kata wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan sesungguhnya mereka yang nabi-nabi tu masing-masing akan bermegah-megah siapakah yang umatnya lebih ramai datang minum. Wa inni la arju, dan sesungguhnya aku berharap. Kata ulama, Nabi berharap kolam dia lah orang yang paling ramai sekali minum daripada kalangan umat dia. Kata ulama, Nabi berharap di sini ni sebelum Nabi dimaklumkan oleh Allah Ta'ala bahawa umat dia lah umat yang paling ramai sekali masuk syurga. Sebab tu Nabi berharap tu. Jadi Nabi berharap ni sebelum Nabi diberi maklum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi ni orang yang paling banyak pahala sekali. Kerana Nabi ni umat yang paling ramai sekali masuk syurga, maka Nabi lah orang yang paling banyak sekali pahala. Sebab setiap kebajikan yang dibuat oleh umat dia mesti ada saham untuk Rasulullah. Ambil daripada mana kebajikan yang kita buat? Kalau tak ambil daripada Rasulullah, maknanya kita kenal setiap kebajikan sekecil dan sebesar mana kebajikan tersebut. Semuanya bersumber daripada Rasulullah. Nampak saja kita ambil daripada ustaz ni, daripada tok guru ni, daripada agamawan ni. Asalnya kalau kita susung silsilah dia agak hujung ni sampai kepada Rasulullah amalan tersebut. Baik. Jadi Nabi sangat-sangat mengharapkan dialah punya umat yang paling ramai minum air di telaga Kautsar. Bahkan Nabi kata para Nabi semua berbangga. Macam kita lah kalau ada anak semua berjaya. Seronok kan nak cerita. Ada seorang hamba Allah yang pernah saya jumpa. Asal jumpa dengan dia mesti cerita pasal anak dia. Yang seorangnya mengaji sini, seorangnya mengaji sini. Baguslah dia berbangga. Sambil-sambil menyebut alhamdulillah, alhamdulillah tu harap-harap tak ada lah takaburnya, harap-harap tak ada lah ujubnya, tak ada lah sum'ahnya dan sebagainya. Bila kita sebut sambil-sambil alhamdulillah, alhamdulillah tu harap-harapnya hati kita tak kotor lah dengan apa yang kita sebut tersebut. Masuk dalam hadis masuk dalam ayat Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Takut-takut tak bersambung dengan Tuhan. Duk nampak kita orang hebat, bini kita orang hebat, melahirkan anak-anak yang hebat. Itu putus dengan Allah Ta'ala lah. Tak nak gitu. Cuma nak sebutnya ada orang yang bila kita berjumpa dengan dia, kita tahu dah dia akan cerita pasal anak dia. Dan kita pun boleh ingat dah anak dia ada berapa orang, seorang jadi apa, seorang jadi apa. Ada orang jenis macam tu. Nabi ni ibaratnya macam tu. Ibarat macam tu lah. Nabi berbangga andai ramai umat dia yang mari minum di telaga Kautsar. Selepas daripada tu semua pakat pergi masuk syurga. Sukalah. Anak kita semua berjaya, 10 orang berjaya semua. Diiktiraf oleh negara pula. Jadi ibu misali pula. Oh bangga. Tak tidur malam tu.
Telinga apa? Mulut senyum siapa kau telinga. Hidung tak kempih-kempih hidung. Bangga, ibarat katanya begitulah gambaran dia. Baik, an Aisyah radhiyallahu anha taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa baina dhahranai ashabihi inni 'ala al-hawdi antadhiru man yaridu alayya minkum fa wallahi la yuqtata'anna duni rijalun fala aqulanna ay rabb minni wa min ummati fayaqulu innaka la tadri ma 'amilu ba'daka ma zalu yarji'una 'ala aqabihim wa fi riwayatin fa aqulu suhqan suhqa liman baddala ba'di. Hadis Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semasa baginda berada di antara sahabat-sahabatnya, sesungguhnya aku akan berada di kolamku menunggu sesiapa di antara kamu datang hendak minum dari kolamku itu. Apabila datangnya orang-orang itu, maka demi Allah sesungguhnya ada orang-orang yang disekat-sekat dari sampainya kepadaku. Lalu aku merayu dengan berkata, ya Tuhanku, mereka dari orang-orangku, dari umat-umatku. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudah engkau wafat. Mereka sentiasa berbalik kepada pegangan dan amalan perbuatan mereka yang buruk. Dan pada satu riwayat, maka aku pun berkata, jauhlah Nabi menghalau dari rahmat Allah Ta'ala sesiapa yang mengubah ajaran-ajaranku sesudah aku menerangkannya. Ini hadis Muslim. Dalam kitab Zakhiratul Uqba, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bunyi dah juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan apakah yang dimaksud, golongan yang macam mana yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ini yang dihalau oleh para malaikat, yang akhirnya bila mana Nabi tahu apa yang mereka buat selepas daripada Nabi wafat, maka Nabi pun turut menghalau mereka daripada minum di telaga Kautsar tersebut. Al-Imam An-Nawawi mengatakan mungkin yang dimaksudkan di sini ialah golongan al-munafiqun, golongan orang yang berpura-pura Islam, golongan al-murtaddun, orang yang murtad, maknanya Islam kemudian murtad. Kemudian Al-Imam Nawawi ada menyebut juga orang yang macam ni boleh jadi orang yang asalnya sehidup sezaman dengan Rasulullah. Maknanya mereka ini adalah pada kalangan sahabat yang sempat dengan Rasulullah. Maknanya Rasulullah kenal wajah-wajah mereka ini. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, mereka murtad, mereka kembali kepada ajaran yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Mereka kembali kepada ajaran jahiliyah. Ada juga Al-Imam Nawawi menyebutkan mereka ini adalah ahlul ma'asi wal kabair. Mereka ini adalah ahli maksiat dan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kemudian mati tak bertaubat, mati atas agama tauhid, mati dalam Islam tapi tak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tiga yang disebut oleh Al-Imam Nawawi, maksud yang disebutkan oleh Nabi, manusia yang dihalau oleh malaikat dan kemudian yang dihalau oleh Rasulullah daripada minum di telaga Kautsar tersebut. Disebut oleh Abu Umar Abdul Bar, dia mengatakan bahawa sesiapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, maka dia termasuk juga dalam minal matrudin, termasuk juga dalam orang yang dihalau daripada minum di telaga Kautsar tu. Kemudian dia bagi contoh. Contohnya dia kata seperti al-Khawarij, seperti ar-Rawafid, ahlu bid'ah ni, orang yang melakukan bid'ah, bukan bid'ah maulid, bukan bid'ah talqin, bukan bid'ah tahlil, bukan bid'ah itu tuan-tuan yang dihalau daripada minum air telaga Kautsar, kerana yang itu khilafi, perkara khilaf yang masih diperselisihkan oleh para ulama dari sudut sandarannya. Adapun Khawarij, Rawafid ini memang terkeluar daripada agama, terkeluar daripada ahlu sunnati wal jamaah, sebab tu mereka dihalau daripada minum. Baik, last sekali. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haudi qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis samai wa kawakibiha ala fil lailatil mudlimatil mushiyah aniyatul jannah man shariba minha lam yadhma akhir ma alaihi yashkhabu fihi mizabani minal jannah wa fi riwayatin wa su'ila an sharabihi faqala ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannati ihdahuma min dhahabin wal akharu min wariqin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya ya Rasulullah, apa perkataan piala-piala kolam Al-Kautsar itu?
Rasulullah SAW menjawab, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, sesungguhnya bilangan pialanya lebih banyak. Piala ni maknanya gelas yang digunakan untuk minum. Bilangan pialanya lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit yang tetap dan yang beredar. Ada saintis yang cuba kira dengan kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini. Adalah saintis yang cuba kira jumlah bintang yang ada di langit tu. Maka dia bagi tahu ada 100 septilion. Kita pun tak pernah dengar. Yang kita dengarnya hanya setakat trilion je boleh jadi. Ada 100 septilion. 100 septilion ni 1 septilion ni kalau kita nak tulis, maknanya kita tulis satu, kemudian kita kena letak kosong 24 butir, 24 biji. Maknanya satu selepas tu kosong ada 24. Tu sebanyak tuah nak panggil. Septilion ni istilah dia, sebanyak itulah jumlah bintang yang ada di langit. Tu pun setakat yang dia boleh kira je, betul ke tidak pun tak tahu. Sebab yang mengira tu bukan saintis Muslim. Bahkan boleh jadi lebih banyak daripada tu lagi. Yang kita nampak, yang kita tak nampak, lebih banyak lagi. Baik, kalau di Kuala Lumpur ni lagi dah tak nampak bintang sebab cerah. Cerah bumi ni menyebabkan kita tak nampak. Kalau nak tengok banyak, kita kena pergi ke tempat gelap. Di kampung-kampung kita boleh nampak bintang lebih banyak. Padahal sama je, jumlah tetap banyak di langit. Baik, mana tadi? Pada malam yang gelap gelita, lagi bersih cuacanya, piala-piala itu adalah piala syurga. Sesiapa yang minum dari piala-piala itu tidak akan merasa dahaga selamanya. 2 saluran dari syurga menyalurkan air ke dalam kolam itu. Dan pada satu riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air kolam itu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, airnya lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada air madu. 2 saluran dari syurga menyalur serta menambah air ke dalamnya, satu daripada emas dan satu lagi daripada perak. Hadis Muslim sebagaimana yang lepas dah. Itu di antara hadis-hadis yang dipetik, sebahagian 5 hadis yang dipetik dan diletakkan di dalam bab yang berkaitan ataupun tajuk kecil yang berkaitan dengan kolam Kautsar. Jadi banyak lagi hadis-hadis lain yang berkaitan dengan kolam Kautsar ni. Maknanya kalau kita nak tengok lebih, kena rujuk ke tempat lain lah. Habis dulu situ akan datang bab yang ke-6. Masuk bab yang ke-6, bab ni pun penting juga. Wajib beriman kepada qadar takdir Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa